Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar kamu tajuk seterusnya daripada tajuk baru iaitu bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan, 3.1 suhu badan. Okay, yang pertama kita nak tengok apa dia suhu badan. Jadi maksud, sebelum kita tengok suhu badan, kita tengok maksud suhu dulu. Jadi suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Jadi suhu badan apa pula Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kamu lah. Jadi kamu kena sentiasa pastikan suhu badan kamu berada dalam julat suhu yang normal. Berapa julat suhu yang normal? Okay, kita tengok sekejap lagi. Jadi sebelum tu kita kenal dulu jenis-jenis termometer. So ada 4 jenis termometer yang ada pada hari inilah. Yang pertama termometer klinik. Yang ni digunakan untuk menyukat suhu badan, suhu badan kita. Kalau kamu pergi klinik, doktor sukat suhu badan kamu. So inilah termometer yang digunakan lah. Jadi dia akan menyukat suhu kita dalam julat, iaitu nilai dia 35 hingga 42 darjah Celsius. Jadi yang ni kita biasa tengoklah di klinik apabila kamu pergi untuk cek kesihatan kamu. Yang ni pun kamu biasa tengok juga bila buat eksperimen di makmal, iaitu termometer makmal. Digunakan untuk menyukat suhu cecair bila kita buat eksperimen. Jadi dia boleh sukat suhu di antara julat negatif 10 yang nilai kecil. Negatif 10 ni nilai yang kecil sehinggalah 110 darjah Celsius. Tinggi tu So ini adalah termometer makmal. Okey, yang ni pula yang ketiga termometer rektal. Digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Kita letak kat punggung kamu lah, melalui dubur kamu. Biasanya kanak-kanak lah takkan kamu pula madulah kamu Jadi yang ini untuk menyukat suhu pada kanak-kanak biasanya. Okey, inframerah ni memang biasa sekarang. Di mana-mana kita akan jumpa Digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa perlu sentuh badan kita. Tak payah nak masuk termometer seperti yang 3 tadilah Yang ni kita pergi pasar raya ke, kamu pergi sekolah ke mana-mana saja di zaman wabak COVID-19 ni, memang penggunaan dia memang ada begitu banyak di sekitar kita diwajibkan So ini dia gunakan inframerah. Inframerah ni infrared lah yang ada pada kamu punya remote control tu lah Kamu tengok TV, tekan je daripada jauh. Tak payah nak tekan button dekat TV macam saya zaman dahulu tak ada remote control Jadi inframerah ni memang digunakan secara berleluasa lah dalam remote sensing sebenarnya ataupun remote control, butang remote control yang kamu gunakan tu. Okay, kita tengok satu persatu bagaimana nak ukur suhu badan menggunakan teknik yang betul Jadi yang ni adalah termometer klinik. Jadi pada termometer klinik ni kalau kita tengok di hujung dia ada satu lekuk ni. Okey, so lekuk ni adalah pencerutan pada termometer klinik supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan daripada mulut kita ataupun daripada ketiak kita lah Sebab cara ukur dia ada dua, sama ada kita letak dalam mulut ataupun letak di bawah ketiak seperti gambar ni lah Jadi ini adalah untuk memberikan sukatan yang lebih tepat dan pencerutan ini tiada pada termometer makmal. Yang klinik punya ada. Sebab bila keluar pada mulut kamu ataupun pada ketiak kamu dia tak cepat turun dan kita dapat bacaan yang tepat untuk baca. Kalau tidak, kalau dia cepat turun, keluar saja daripada mulut kamu, dia terus jatuh. Macam mana kita nak baca Jadi suhu termometer ni berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan dan jika suhu lebih daripada 35, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibas sehingga bacaan berada di bawah 35. Itu kita tengok doktor kibas dahulu sebelum masuk ke dalam mulut kita sebab dia nak pastikan termometer itu berada pada suhu 35. Okay, ni cara guna dia lah Dan yang kedua, letakkan termometer tu di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira
2 hingga 3 minit ya, atau setengah tu ada bunyi beep sehingga bunyi beep ya, jika menggunakan termometer digital. Digital ni number. Dia tak ada, kita tak nampak yang tu lah. Yang macam budak ni pakai digital, kamu tak nampak dia punya aliran mercury. Ni mercury ya, aliran mercury seperti termometer biasa. Kebanyakan sekarang guna yang ni lah, yang digital ni ya. Keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. So ini cara menggunakan termometer klinik. Yang ni biasa juga kita tengok ya. Bila pergi klinik macam itulah doktor buat. Dia kibas dahulu dan baru masuk mulut kita. Biarkan sekejap dalam 2-3 minit dan baru dia baca. Okey, ataupun ada bunyi beep pada termometer tersebut. Ya. Jadi ini bagi mengukur suhu badan menggunakan termometer klinik. Okey, termometer makmal pun kamu dah biasa guna ya semasa eksperimen ya. Di mana termometer makmal ni tak sesuai untuk sukat suhu badan kita lah. Kerana dia tak ada pencurutan tadi. Tadi cikgu dah terangkan kenapa perlu ada pencurutan pada turus mercury. Mercury ni yang kita nampak dalam termometer tersebut lah. Cecair yang ada pada termometer ya. Jadi apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat. Terus turun. Hal ini menyebabkan bacaan suhu memang tak boleh diambil dengan tepat. Sebab tu tak sesuai untuk ukur suhu badan kita. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika masa dalam mulut kita lagi. Masa dekat ketiak lagi, bukan semasa keluar. Masa duduk bawah ketiak, masa duduk bawah mulut, kita terus ambil bacaan, baru tepat. Sebab tu masa kamu guna di makmal, digunakan untuk tengok suhu air mendidih. Masa tu jugalah kamu baca. Tapi setelah mercury tu dia tak naik lagi. Sampai satu takat dia dah berhenti. Masa dia naik tu tak boleh baca lagi. Kamu akan baca ketika dia berhenti. Ya, ketika dia berhenti baru kamu baca. Ya, jadi termometer makmal ni kita nak ukur masa tu juga kita baca. Kita tak perlu tunggu sekejap lah. Kita cuma tunggu dia berhenti naik sajalah. Ya. Jadi itu cara mengukur menggunakan termometer makmal ya. Okey, kamu tengok di sini. Termometer klinik dia dapat sukat suhu sehingga kejituan 0.1 darjah Celsius. Manakala termometer makmal dia menyukat suhu sehingga kejituan 1 darjah Celsius. Maknanya termometer klinik ni bacaan dia lebih kecil. Lebih tepat lagi lah. Beza dia 0.1. Kalau termometer makmal, nilai dia lebih besar. Nilai dia 1, 2, 3. Macam tu saja. Dia tak ada titik perpuluhan. Jadi dari segi kejituan, kamu dah belajar masa tingkatan 1. Semakin kecil nilai dia, maka dia semakin jitu. Semakin tepat mengambil bacaan yang sebenar. Ya. Okey, yang ni yang saya kata tadilah, termometer rektal digunakan pada dubur, biasanya pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Bayi bukan senang kita nak letak pada mulut dia, pada ketiak dia semua ya. Jadi mungkin tak tepat ya. Jadi pastikan termometer yang digunakan ada mempunyai label untuk kegunaan rektal. Khas untuk rektal sajalah, tak boleh campur tak boleh letak kat mulut ataupun di tempat yang lain. Okey, bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Nampak kita kena steril dahulu, bersihkan dahulu. Steril ni kita basmi kuman, basmi mikrob ya. Sapukan jeli petroleum pada muncung termometer. Tujuan ni supaya licin ya. Memudahkan termometer nak masuk ke dalam tubuh bayi. Tidak nanti dia akan sakit lah. Okay, angkat kaki bayi seperti gambar rajah. Ya. Kita kena angkat dahulu. Dan masukkan termometer ke dalam tubuh bayi kira-kira sedalam 1.5 hingga 2.5 cm. Tak dalam sangat lah, lebih kurang sebesar ibu jari kita je ya. Dan biarkan termometer sehingga kedengaran bunyi beep. Barulah dapat rekod bacaan dia. Ini sesuai untuk bayi sahaja. Jangan dibuat untuk orang dewasa lah. Ya, tidak sesuai ya. Dan dia ada termometer khas dia. Kita tak guna untuk di bahagian lain ya. Dan nak guna dia pun bukan boleh sembarangan. Kamu kena bersihkan dahulu, kena sterilkan dia dulu ya. Kita kena bersihkan dengan alkohol ya kat sini ya. Dipanggil pensterilan ya. Dan kena letak pula bahan pelincir ya. Bukan boleh main masuk macam tu sahaja ya. Jadi ini cara untuk mengukur termometer rektal.
Okey, inframerah yang ni biasalah yang kita dah biasa tengok pun digunakan tanpa sentuh. Memang perlulah sekarang musim wabak ni kita tak boleh bersentuhan, kita kena jaga jarak kita Jadi cuma arahkan saja termometer seperti gambar Rajah ni pada jarak lebih kurang 5 cm pada individu tersebut. Okay, jangan sekali-kali hala kat mata sebab dia infrared, bahaya pada mata kita Jadi jangan hala ke mata, hanya pada bahagian dahi sahaja Dan rekodkan bacaan suhu Dan pembacaan suhu menggunakan termometer ni sangat cepatlah sebab dia terus dapat bacaan dia Jadi halakan saja and then terus baca Jadi dia lebih tepat. Okey, menginterpretasikan suhu badan. Okey, tadi saya kata kita kena pastikan suhu badan kita adalah suhu badan normal. Berapa suhu badan normal manusia? Inilah 36.9 darjah Celsius. Meningkat atau menurunnya suhu badan ini menunjukkan badan anda berada keadaan tak sihat. Jika suhu badan melebihi 37 darjah Celsius, menunjukkan anda demam. Cepat-cepat pergi klinik ataupun buat sesuatu supaya suhu badan kamu turun Suhu badan yang kurang pula daripada normal jika terdedah pada keadaan suhu yang sejuk yang melampau. Jadi suhu badan kalau kenapa turun sangat? Mungkin kamu terdedah pada keadaan yang sejuk yang melampau. Sejuk melampau ni di mana? Biasa kawasan sejuk lah Di negara-negara Eropah yang mengalami 4 musim. Iaitu musim sejuk, musim salji dia memang sangat sejuk. Suhu badan kita pun boleh jatuh. Ataupun kamu pergi kawasan yang memang saja sejuk sepanjang tahun. Seperti kawasan Arktik, kawasan Antartika, kawasan tundra semua tu Yang ni boleh menyebabkan maut lah Dan ingat suhu badan yang tinggi ni kalau kamu pergi mana-mana kamu tak boleh masuk. Pasar raya ke, sekolah ke, kamu kena balik berehat ambil vitamin C minum air lemon itu adalah langkah awal ataupun pergi jumpa doktor lah supaya suhu badan kamu normal dan kamu boleh melakukan aktiviti seharian Jadi ini adalah faktor yang menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Apa dia faktor dia Pertama, adanya jangkitan. Sama ada daripada bakteria ataupun virus. Seperti saya cakap tadilah. Mungkin kamu demam, mungkin kamu sesama ataupun kamu ada jangkitan bakteria iaitu kudis yang teruk sampai kamu demam, suhu badan kamu tinggi dan macam-macam lagi lah Kita dedah pada keadaan panas melampau iaitu stroke haba ataupun selara matahari yang melampau. Sekarang ni suhu ataupun cuaca kita dah mula panas. Kita dah tak lama. Sekarang bulan Syakban tak lama kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi memang suhu persekitaran kita adalah tinggi. Jadi hati-hati, kena banyak minum air. Kalau tidak, kamu terdedah pada panas melampau, boleh kena stroke haba. Stroke haba ni bahaya boleh menyebabkan kamu koma dan seterusnya membawa maut. Jadi kena hati-hati. Jangan keluar kalau cuaca tu panas, tak perlu buat aktiviti harian yang melampau ataupun terlalu awal dan memang kena banyak minum air masak, air biasa, jangan air manis dan kamu kena tahu tanda-tanda dia supaya kamu boleh ambil langkah pencegahan lah. Antara tandanya kamu rasa sangat haus lah, sangat haus, kamu rasa kejang, sakit kepala, dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda awal dia. Dan begitu juga dengan senaman senaman yang keterlaluan mungkin lebih 3 jam ataupun senaman yang berat. Jadi yang ni adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan suhu badan kamu melebihi normal. Okey, itu saja daripada cikgu Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap kamu dapat memahami tajuk ini daripada video cikgu Jadi kalau kamu tak faham lagi, sila ulang video ini untuk kamu lebih memahami tajuk ini Dan sebagai tanda sokongan, sila tekan butang subscribe untuk cikgu terus menghasilkan video-video untuk pembelajaran kamu.